Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situ Kan Cerita. Nama aku Acap. So, pada korang yang dah subscribe channel aku ucapkan jutaan terima kasih pada korang. Sokongan korang tu sangat-sangatlah aku hargai guys. Dan korang memang awesome. Dan pada korang pula yang mungkin baru jumpa channel aku ni, ataupun yang belum lagi tekan butang subscribe tu, apa lagi guys, tekan butang like, share, tekan butang subscribe, dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okay, sejak 2 menjak ni aku ada terima banyak komen lah. Dan aku ucapkan jutaan terima kasih jugalah kepada para subscriber aku yang baru. Dan korang ada check it out aku punya video-video yang lama tu kan. Dan aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang. Dan yang menonton video aku yang lama-lama tu ada yang komen. Dia kata, "Bang, adjust sikit suara bang. Bang, betulkan suara bang. Acap, suara kau tak dengar sangat lah." Okay geng, pertama sekali aku nak minta maaf sangat-sangat geng sebab video-video aku yang awal-awal tu, yalah, aku pun masa tu baru berjinak-jinak dengan dunia YouTube ni. Jadi equipment aku pun tak berapa ngam waktu tu. Okay, aku masih try and error kan. Dan insyaAllah aku akan cuba cari cara macam mana nanti nak edit balik video tu ke macam mana ke. InsyaAllah aku akan cuba cari dan bagi yang terbaik untuk korang lah. Dan baru-baru ni aku ada terima satu komen. Komen dia bentuk macam ni kan. Dia kata, "Alhamdulillah, Acap dah balik. Abang Acap dah balik. Ni Abang Acap yang hilang dulu kan." Ya Allah, aku terhibur betul lah dengar tengok komen macam itu. Dek, itu yang hilang tu Acap yang pergi merentas desa, hilang dekat gunung somewhere dekat negeri Perak sana, dekat Ipoh sana. Tu Acap lain. Ni Acap ni jangan kata merentas desa, nak merentas daripada lorong ni pergi lorong sebelah pun dah mengah dek. Acap ni tak pernah hilang. Acap ni sentiasa ada dekat sini untuk menghiburkan korang semua dengan cerita-cerita seram yang aku ada. Okay, so malam ni nak tahu apa cerita yang aku akan bawa? Tonton video aku ni sampai habis and let's check it out. #seram tak. Okay gang, cerita malam ni yang aku nak bawa pada korang ni agak berat sikit lah. Kejap. Agak berat sikit tu, aku harap korang boleh follow lah dia punya flow cerita dia kan. Okay, cerita ni diberikan kepada aku oleh seorang penulis kisah seram lah, yang baru je, yelah baru berjinak dalam dunia penulisan kisah seram ni. Nama dia Wak Long. Okay, dan kisah ni berdasarkan kisah benar, cuma watak, lokasi dan segala-gala yang jalan cerita yang ada dalam ni diubah sedikit lah supaya tidak orang kata tak menimbulkan fitnah ataupun, yelah, cerita ni dibuat sekadar untuk hiburan dan supaya kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang nak disampaikan. Okay kan? So, cerita dia macam ni. Dia melibatkan seorang lelaki bernama Fikri. Umur awal 20, waktu itu dia awal 20-an lah. Okay, cerita dia ni ada macam flashback sana, ada macam ni sikit lah. Tapi tak apa, aku cuba sampaikan yang terbaik untuk korang. Okay, bermula macam ni. Satu malam, malam tu adalah malam hari raya. Okay, malam hari raya macam biasalah, orang semua sibuk, gembira kan. Kejap Okay, orang semua bergembira, sibuk masak-masak, sibuk bakar lemang, yang kanak-kanak riang gembira bermain bunga api dekat halaman rumah. Tapi malam tu Mak Esah kepada Fikri ni rasa macam tak sedap hati. Okay, Mak Esah ni dia ada seorang anak bernama Fikri. Memang mereka hidup berdua je. Ayah si Fikri ni dah meninggal dunia dah lama dah. Okay, malam tu Mak Esah tengah masak. Dah siap masak rendang, dah siap masak lodeh, ketupat pun dah siap direbus kan. Semua Mak Esah buat sendiri kan.
Anak lelaki dia sibuk lah dengan tugas, tak tahu dia buat apa kan. So waktu tu Mak Isah ni tengah buat kuih mungkin lah. Tengah buat kuih, tangan bertepung-tepung, muka bertepung masa tu Dan Mak Isah ni dalam lingkungan umur dia dalam lingkungan 50-an macam itulah. 50-an waktu tu. Okay, so tengah Mak Isah tengah sibuk-sibuk menyediakan kuih untuk hari raya tu, tiba-tiba riuh dekat depan rumah dia. Riuh sangat. Riuh wow gitu lah. So Mak Isah ni cakap, tapi Mak Isah ni macam dengar riuh dia, okey biasalah malam raya riuh lah kan. Okey, tak apalah. Tiba-tiba Mak Isah dengar jeritan seorang lelaki. Assalamualaikum Mak Isah. Assalamualaikum Mak Isah. Jadi Mak Isah ni macam, aku macam kenal suara ni, macam suara Tok Penghulu kan. Jadi Mak Isah ni cepatlah bangun, terkocok-kocok dia bangun kan. Dia terus ambil dia, tudung sarung dia dekat atas meja tu, dekat atas kursi dapur tu, dia pakai. Lepas tu dia menjengah daripada pintu dapur keluar. Waalaikumsalam. Ya Tok, ada apa Tok? Ramainya kat depan tu, ada apa? Mak Isah, boleh ke depan kejap tak? Ni pasal anak Mak Isah ni, Fikri. Allahu Akbar, apa lagi si budak tu buat ni? Kejap Tok. Jadi Mak Isah pun masuk semula ke dalam. Dia cuci tangan dia, benda semua. Dia naik ke atas balik rumah dia. Rumah Mak Isah ni dia rumah kayu lah, rumah atas. Lepas tu dapur dia di bahagian bawah. Macam biasalah rumah kampung kan. Okay, so Mak Isah pun naik ke atas semula. Dia buka pintu utama kan. Bila dia buka pintu utama tu geng, alangkah luluh hati seorang ibu bila terlihat anak dia dalam keadaan yang dia sedang berlutut, tangannya diikat ke belakang. Tangan ni ikat ke belakang, muka dia ada lebam sini, lebam sana. Lepas tu bibir dia ada berdarah sikit kan. Sasah, nampak memang lepas kena belasah lah kan. Dengan rambutnya yang panjang tu dah kusut masai, bajunya koyak. Tapi Mak Isah turun daripada tangga. Kemudian datanglah 2-3 orang perempuan makcik-makcik, anak perempuan dan jiran-jiran dia semua datang kat Mak Isah ni. Mak Isah turun daripada tangga. Lepas tu Mak Isah macam, ya Allah, anak aku, kenapa anak saya tu? Apa yang kau dah buat dengan anak aku ni? Ya Allah. Tiba si Fikri bersuara, Mak, tolong Fikri Mak, Mak sakit, tolong Fikri Mak. Lepas tu dekat belakang ni, si Fikri ni belakang ni dikerumuni oleh pemuda-pemuda kampung tau. Lebih kurang dalam 10 ke 12 orang kan. Dia tiba depan sekali ni si Leman Lemang. Dia tarik rambut Fikri ni dari ke belakang sampai terdongak Fikri tau. Terdongak Fikri macam ni. Oh, sekarang pun kau nak tahu sakit? Sekarang pun kau nak ingat mak kau? Tadi time kau buat kerja, kau tak ingat? Oh, Mak, tolong Mak. Lagi Tok Penghulu dia tampillah ke depan, pergi mendekati Mak Isah yang masa tu terduduk dekat tangga kan, terduduk dekat tangga rumah dia tu, sambil ditenangkan oleh 2-3 orang anak jiran dia kan. Lepas tu ada makcik, yalah macam biasalah jiran-jiran dia mesti dia keluar kan, tengok apa jadi kan. Sabar Mak Isah macam itulah. Jadi Tok Penghulu pun datang ke depan, cakap macam ni, Mak Isah, tadi waktu kita orang semua tengah takbir, si Leman Lemang ni adalah balik ke rumah dia nak ambil barang kan. Tiba-tiba dia nampak si Fikri, anak Mak Isah ni, ada dekat dalam rumah dia. Dia pecahnya masuk rumah si Leman Lemang ni. Habis semua barang kemas si isteri Leman Lemang ni diambil oleh si Fikri ni. Nasib baik sempat si Leman tu balik rumah, sempatlah dia nangkap. Kalau tidak habis semua, licin. Okay geng, Fikri ni seorang, waktu itu umur dia dalam lingkungan 16-17 tahun lah. Dan waktu itu pula dia dah tersalah pilih kawan, lalu terlibat dalam kancah penagihan dadah. Jadi bila dia selalulah dia sering minta duit dengan mak dia apa benda semua kan. Dan akhirnya sampai ke tahap dia mencuri. Mencuri, pecah masuk rumah orang, rembat rim tayar kereta orang. Sampailah satu tahap ni dia pecah masuk rumah orang, ambil barang kemas. Dan malam raya pula tu.
Mak, Fikri minta maaf mak, Fikri tak nak buat lagi mak. Lepas tu Tok Mulu dia cakap lagi lah, ini dah kali ketiga dah kita tangkap dia. Kalau dulu dia curi benda-benda yang, yelah, benda-benda kecil tu tak apalah, kita boleh maafkan dia lagi. Ini dah sampai tahap pecah rumah ni Mak Isah, saya dah tak boleh biarkan. Kita kena ambil tindakan ni Mak Isah. Jadi apa, Mak Isah cakap, kalau itu je lah, sambil Mak Isah ni dia nyeka air mata dia lah, dia pegang baju dia kan, dia lap air mata dia kan. Kalau itulah Tok yang boleh jadikan dia manusia, saya redha Tok. Buatlah apa yang patut. Buatlah macam mana pun buatlah. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa dengan dia dah. Saya redha Tok, saya redha. Dalamilah, kau tolong bawa aku pergi atas. Aku dah tak sanggup dah nak tengok semua ni. Ya Allah, ya Tuhanku, apalah dugaan aku ni, ya Allah. Ya Allah. Jadi Mak Isah pun dipapah oleh si Milah ni naik ke atas rumah. Dan lepas tu Tok Mulu pun mengarahkan lah, okey Liman, kau lagi siapa? Saleh, Udin. Dah jangan diapakan budak ni. Jangan dipukul-pukul lagi budak ni. Biar polis yang buat kerja. Bawa dia pergi balai. Ni dia ambil kereta ayah. Yang ambil kereta ayah, bawa dia orang pergi balai. Kejap lagi ayah datang. Dan akhirnya si Fikri dibawa ke balai. Lalu kemudian biasa-biasalah, bila dah terbukti bersalah, ada bukti semua, dia dijatuhkan hukuman. Disebabkan dia masih bawah umur, dia ditempatkan di pusat pemulihan lah. Pusat pemulihan. Okay geng, 6 tahun berselang. Fikri ni dia menjalani hukuman dia selama 3 tahun. Okay, selepas 3 tahun tu dia rasa malu sangat. Kemudian dia berazam nak berubah, dan dia nak ubah family dia lah. Nak ubah, nak bawa mak dia, nak berikan yang terbaik untuk mak dia apa semua. So dia pun ambil keputusan untuk bekerja sementara di bandar. Okay, bekerja di sebuah restoran dan benda semua. Dia bekerja lah selama 3 tahun. Cukup duit dia dah dikumpul apa semua. Dia pun, yelah, dia rasa rindu sangat kat mak dia. Okay geng, cerita kali ni dia berlatar belakangkan tahun 80 ke 90-an macam itulah. So waktu itu memang tak ada handphone, tak ada, kalau ada pun telefon rumah kan. Tapi kebanyakan rumah kampung memang tak ada telefon. Salah satu cara nak berhubung adalah daripada mengantar surat. Okay, tapi Fikri ni sering kali mengantar surat kepada mak dia, tapi tak pernah dibalas. Jadi si Fikri ni sangat rindukan mak dia kan. Setiap hari dia akan buka dompet dan dia akan tenung gambar dia dengan mak dia tu. Memang dia rindu sangat kan. Satu hari dia kerja restoran macam biasalah. Dia kerja restoran, memang susah nak dapat cuti raya pertama kan. So raya yang kedua tu dia dapat cuti, dan dia berazam nak balik kampung, nak jumpa mak dia lah. Dia dah kumpul duit apa semua nak jumpa mak dia. Jadi dia pun balik raya. Dia siap belikan mak dia selendang kan, belikan apa yang patut untuk mak dia. Dia pun balik ke kampung naik bas. Okay, sambil dalam perjalanan balik kampung, dekat dalam bas tu dia tenung je gambar dia dengan mak dia. So dia punya kepala dia tu terbayang-bayang kenangan masa dia kecil dengan mak dia. Mak dia mandikan dia tu pagi hari raya, mak dia suapkan dia makan. Memang dia rindu sangat lah. Dia meleleh air mata dia. Sepanjang perjalanan tu dia meleleh air mata, mengenangkan dosa dia terhadap mak dia. Okay, jadi bila dah sampai kampung, turun daripada bas, macam biasalah geng, orang kalau ada buat salah kat kampung benda semua kan, lebih-lebih lagi penagih kan, orang yang pernah mencuri ni apa semua, memang akan dipandang serong oleh masyarakat kan. Tak ada seorang pun yang boleh terima dia waktu tu kan. Datang dekat dengan dia lalu pun orang semua macam buat tak tahu je. Orang semua macam mengelak. Lepas tu ada yang berbisik-bisik gini, macam biasa kan. Pandangan sinis orang terhadap dia. Tapi dia tak indahkan. Dia jalan nak pergi. Yang penting sekarang ni nak pergi jumpa mak dia. Okay, so rumah si Fikri ni berada di ujung kampung lah. Daripada Simpang nak sampai ke rumah dia lebih kurang dalam 15 minit 20 minit perjalanan jalan kaki lah. Jadi bila dia sampai dekat rumah dia kan, dia memang, ya Allah, rindunya aku dengan mak aku. So terus dia pergi ke rumah dia tu, bagi salam lah. Assalamualaikum mak.
Oh mak, mak Fikri balik mak. Assalamualaikum. Tapi tak ada mak dia tak menyahut. Tak ada sahutan pun daripada mak dia. Tak ada sahutan. Jadi Fikri ni pun jalan keliling rumah cari mak dia. Selalu mak dia tengah siram pokok ke, ataupun dekat belakang tengah tengok ayam, tengah tengok itik kan. Pergilah ke belakang, pun tak ada juga. Ayam itik pun dah tak ada. Tiba-tiba si Fikri ni lalu dekat depan pintu dapur, dan dia ternampak macam kelibat seseorang lalu dekat bawah rumah tu, laju. Jadi si Fikri ni, siapa pula tu? Mak kot. Jadi dia pun macam berjalan laju nak menuju ke tempat kelibat hitam tadi, laju tu kan. Tengah si Fikri ni berjalan laju, tiba-tiba pintu dapur dia terbuka. Perlahan dia terbuka. Pintu kayu kan. Terus si Fikri ni macam, dan tak semena-mena mak dia berdiri tegak dekat depan pintu dapur tu. Ya Allah mak. Mak, terkejut Fikri mak. Kan? Mak dia berdiri dengan baju kurung baju kurung lama lah, bintik-bintik, bunga-bunga bintik-bintik gitu, dengan kain batik, dengan serkup rambut warna biru yang macam biasa mak dia pakai. Okey. Mak dia senyum, dia tengok dia. Senyum macam tu. Terus Fikri ni terus pergi kat mak dia. Dia peluk kaki mak dia. Dia kat mak, Fikri rindu sangat dengan mak. Fikri minta ampun, minta maaf mak. Fikri dah jadi orang dah mak sekarang mak. Fikri dah tak nak lagi buat macam dulu. Fikri dah berubah mak. Dia kat situ. Lepas tu mak dia kata, tak apalah, mak dah maafkan. Kau mesti lapar. Jom kita makan. So si Fikri pun macam dia seka air mata dia gitu kan, macam, terima kasih mak sebab maafkan Fikri mak. Lepas ni mak jangan risau, Fikri akan jaga mak baik-baik. Macam itu. Rindu kat mak. Ya kan. So dekat atas meja dah tersedia lah bukan lemang ketupat, rendang, ada lodeh, ayam masak merah, macam-macam makanan ada. Kata tu si Fikri ni pun makanlah dengan seleranya. Okay. Lepas tu dah lepas-lepas makan apa benda semua kan, dia pun keluarlah kejap, ambil angin kat luar kan. Ambil angin, memerhatikan pemandangan kampung kan. Tiba-tiba lalulah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ni kawan-kawan dia lah waktu dia kecil-kecil dulu. Okay. Dia pun panggil lah, Sarip, Dul, Leman. Ini bukan Leman Lemang kan, ni Leman lain. Leman Lemang masa tu dah tua dah. Dia bukan grup dia lah, ni Leman lain lah. Man, sini lah, lepak dulu. Fikri lah, Fikri. Okay. Member dia pun berhenti lah depan rumah dia kan, berhenti. Fikri, lama tak nampak, lama tak jumpa kau lah, gini kan. Dia orang pun berbahasa mesra lah, berpeluk-peluk semua kan. Apa cerita kau sekarang? Aku sini lah kan. Dia bertukar-tukar cerita. Yang seorang kerja kilang, yang seorang niaga burger, yang seorang kerja dekat supermarket. So si Fikri cakap lah, aku sekarang dah kerja dekat restoran dekat bandar tu kan, dah ada naik pangkat sikit. So lepas ni aku ingat aku nak bawa mak aku pindah bandar lah kan. Bila Fikri cakap dia nak bawa mak dia pindah ke bandar, kawan-kawan dia semua macam pelik tau, muka pelik. Mak? Yelah mak akulah. Baru je si Sarip ni cakap bukan ke, tiba-tiba mak si Fikri daripada atas rumah tu panggil, Fikri, masuk jap nak, tolong mak. Dia kat situ. Ya mak, kejap. Sekejap mak aku panggil lah. Nanti malam aku lepak dengan korang. Macam biasa lah, warung Mak Ahmad. Okay. So member dia macam terkebil-kebil tau. Budak ni gila ke apa? Dia Sarip cakap, aku tak tahu lah, ni mental kot. Dah jom lah. Kita pergi lepak rumah Tok Mulu tu. Biasa raya kedua dia mesti dia buat open house ni. Jom. Okay. So 3 orang budak ni, 3 orang si Sarip, Riman dengan Dul ni, pergilah ke rumah Tok Mulu kan, nak pergi open house rumah Tok Mulu tu. Sampai kat rumah Tok Mulu, dia jumpa dengan Tok Imam. Makan dah satu meja dengan Tok Imam.
Jadi di tengah-tengah makan, Tok Imam tanya, "Ni korang ni muka pucat dia daripada mana ni?" Kan? Lepas tu, "Saya tu orang ni daripada rumah Fikri tadi." "Kau buat apa kat rumah si Fikri tu? Rumah husang ni buat apa?" "Tak, Fikri dah balik." "Oh, budak tu dah balik?" Baguslah, biarlah dia jaga rumah dia tu. Rumah dia pun dah lama tak ada orang tinggal tu, biarlah dia. Tapi Tok Imam, dia cakap dia nak bawa mak dia pergi bandar. Lepas tu, masa kita nak balik tadi tu, dia cakap mak dia panggil dia. Mak dia? Mak dia. Ni dah lain macam ni. Macam ni lah, tak apalah. Ini pun kita dah nak masuk asar. Kita solat asar dulu apa benda semua. Nanti tengok nanti malam kita pergi rumah dia. Tak nak lah tu, seram lah. Kita ajak lah ramai-ramai, tengok pergi sana. Kan? Ni lain macam ni. Okey. Okey. Berbalik kepada si Fikri kat rumah. Ni si Fikri ni pun yalah, dia pun tak nak. Masa tu mak dia tanya jugalah, "Kau tak nak pergi beraya ke, Fikri?" Tak apalah mak, hari ni Fikri nak habiskan masa dengan mak. Fikri rindu sangat kat mak. Baguslah macam tu. Jadi si Fikri ni pun yalah, menghabiskanlah waktu dengan mak dia kan. Lepas tu si Fikri ni pun solat kan, solat. Tapi yang peliknya, si Fikri ni biasanya bila waktu solat, mak dia lah yang akan mengingatkan dia waktu solat. Dan kadang-kadang mak dia akan yalah, dia ajak lah berjemaah sekali. Tapi kali ni mak dia tak ada kat rumah, keluar. Mak tak tahu pergi mana. Jadi si Fikri kata, mungkin mak aku keluar pergi ambil barang kat luar ke apa kan. So si Fikri solat maghrib macam biasa lah. So solat maghrib macam biasa, dah habis solat kat bilik dia tu, dia keluar, terkejut tengok mak dia ada dekat ruang tamu, tengah duduk tengok dia. Senyum je macam tu kan. "Fikri, sini nak." Mak rindu sangat dekat Fikri. Jadi si Fikri pun laju jalan kat mak dia. Fikri pun rindu sangat dekat mak. "Ya Allah, 6 tahun tak jumpa mak, rindunya Fikri." Dia baring kat riba mak dia. Mak dia usap rambut dia kan. Meleleh mata si Fikri macam, yelah, dia rindu sangat dengan, dah lama sangat tak rasa pelukan seorang ibu kan. Jadi tengah si Fikri tu melayani dengan bermanja-manja dengan mak dia, tiba-tiba, "Assalamualaikum, Fikri. Fikri, Assalamualaikum." Alamak mak, itu macam suara si Saleh. "Waalaikumsalam." Jadi mak dia kata, "Biarlah dia orang tu, tak apa dia nak tu. Kejap mak, tak ada nak datang beraya ke apa kan." Jadi si Fikri ni pun terus lah buka pintu atas kan, buka pintu kayu kan. Saleh, ramai ya. Mela, naik. Jap. Naik, jom raya. Nak raya kan, ingat nak raya. Assalamualaikum Fikri. Ya Tok Imam pun ada. Ya Allah, Mela, Tok Imam naik. Nanti aku bukan datang nak beraya. Habis tu apa tu? Tak, kau dah datang ramai-ramai gini, tak kalah tak nak naik dulu. Mel lah naik dulu. "Tak Fikri, kau turun dulu. Apa dia Tok?" Dia pun turun. Lepas tu Tok tanya, "Kau duduk rumah ni dengan siapa?" Dengan mak saya lah, siapa lagi? Tu mak kat atas tu tengah pergi buat air kot. Dah nampak orang ramai-ramai, mesti dia masak tu. Lepas tu Tok Imam terpandang ke atas. Dekat pintu masuk tu berdiri satu makhluk. Badannya besar, tangan dia panjang, kukunya panjang sampai ke lantai, rambut dia, badan dia berbulu hitam, matanya merah, berdiri. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saleh, Iman, kau pegang Fikri ni. So si Saleh dengan Iman tu pegang Fikri, tu turun bawah. Ni kenapa kau ni? Apa masalahnya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dekat atas tu geng, makhluk tadi tu berdiri depan pintu. Dia berdiri depan pintu macam ni tegak.
Lepas tu dia bersuara dekat Tok Imam tu. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu kebahagiaan aku dengan anak aku. Tok Imam kata, ini bukan anak kau. Pergi kau dari sini. Balik ke alam kau. Pulangkan anak aku. Dia milik aku. Benda tu bersuara dekat Tok Imam tu lah. Kau tak nak, kau degil Sang Tok Imam ni baling lah, campuran ladi hitam dengan garam kan. Baling. Benda tu macam, yelah, meraung sakitan lah. Tapi si Fikri nampak kat atas tu macam mak dia tau. Mak dia yang tengah macam meraung kesakitan lah. Fikri, tolong mak Fikri. Tolong mak Fikri. Fikri tolong mak. Si Fikri ni macam So dia lari balik ke tangga. Mak, jangan apa-apakan mak aku. Jangan apa-apakan mak aku. Dia cakap macam tu lah. Tangkap Fikri. Memang kecoh malam tu dekat rumah si Fikri ni. So si Leman dengan tak cukup dengan 2 orang tenaga, 3-4 orang lagi datang bawa si Fikri tu bawah. Si Leman ni cakap Fikri, sabar Fikri, istighfar. Itu bukan mak kau. Mak kau dah lama meninggal. So si Fikri ni macam tersentak. Kalau mak aku dah meninggal, itu siapa? Itu mak aku. Kesian mak aku tu. Ya Allah, Tok, buat apa dengan mak saya? Lepas tu Tok ni baca apa yang patut kan. Baca balik. Pulangkan anak aku. Benda tu bersuara kan. Macam dia macam nak menerkam Tok Imam, tapi tak dapat. So Tok Imam masa tu dia dah pagarkan dekat depan, dekat sekeliling dia lah, supaya benda tu tak boleh pergi kat dia orang. Lepas tu bawa sini Fikri tu. So Tok Imam baca. Dia usapkan kat muka si Fikri macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kau tengok, itu mak kau ke bukan? Jadi si Fikri tu macam, Ya Allah, Ya Allah, Astaga, mana mak aku? Mak. Pak, Fikri pingsan. So bila Fikri dah pingsan, Tok Imam ni dan ada beberapa lagi kumpulan ni, dia settlekan kawasan rumah si Fikri ni, apa pagar, apa buatlah apa yang patut kan. Dan si Fikri ni dibawa ke rumah Tok Imam. So sementara waktu Fikri ditempatkan dekat rumah Tok Imam ni lah, untuk memulihkan semangat dia, benda semua kan. So dekat sebelah sebelah Fikri baring kat atas katil ni. Atas katil sebelah dia Tok Imam bacalah berzikir apa benda semua. Lepas tu ada anak lelaki Tok Imam lah, duduk dekat kepala, dekat ujung katil tu, untuk bersedialah sekiranya berlaku apa-apa kan. Lepas tu anak perempuan Tok Imam, nama dia Intan, masuk dalam, bawa air putih dengan bubur lah. Bawa masuk. Ayah, Abang Fikri dah sedar. Jadi si Fikri ni bangun. Mak, Tok, Bang Wan, saya nak jumpa mak saya. Dia nak terus turun daripada katil kan. So Tok Imam ni pun tahan dia lah dengan Abang Wan ni kan, anak laki Tok Imam ni. Sabar Fikri, sabar. Baring dulu, kau tak okey lagi tu. Tak okey lagi, baring. Tak apa. Tok, saya nak jumpa mak saya, Tok. Nak minta maaf kat dia, Tok. Saya rindu mak saya, Tok. Fikri, sabar nak. Sabar. Mak kau dah tak ada, Fikri. Redalah. Sabar. Ini semua dugaan untuk kau, ujian untuk kau. Tak mungkin, Tok. Tak mungkin. Tadi petang saya baru lepas makan dengan mak saya, Tok. Tak mungkin dia dah pergi, Tok. Saya nak jumpa mak saya, Tok. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau tenang dulu lah, Fikri. Baring dulu. Nah, minum air ni. Tenangkan jiwa kau tu. Dan tu si Fikri ni pun minum air. Lepas tu Tok Imam ni baca apa yang patut lah kan, untuk tenangkan si Fikri ni. Dan akhirnya Fikri pun tertidur semula. So sejak dari malam tu, si Fikri ni jadi orang yang sangat diam. Dan
Dia cuma termenung je. Duduk dekat rumah Tok tu dia tak buat apa-apa. Dia cuma duduk dekat luar termenung sambil dia menggenggam gambar dia dengan mak dia. Dia tengok je muka mak dia. So 3-4 hari lah si Fikri ni begitu kan. Lepas tu setiap malam juga dia akan meracau. Dia akan meracau, Mak, ampunkan Fikri, Mak, ampunkan Fikri, Mak, Mak, jangan tinggalkan Fikri, Mak, jangan tinggalkan Fikri, Mak. Dia meracau keluar pergi ke pintu. Memang macam orang tak betul lah kan. Dan yelah, dah 3 malam macam tu. So Tok Imam ni risau lah tengok dia kan. Macam mana kita nak buat dengan si Fikri ni kan. Itulah ya, saya pun dah tak tahu nak buat macam mana dah. Nak bawa dia pergi hospital ke? Itu pun satu idea yang bagus juga. Yalah, besok pagi insyaAllah ayah cuba sewa kereta dengan cuba minta bantuan dengan Tok Penghulu bawa dia pergi ke hospital lah. Baguslah ayah. Dan macam biasa malam tu si Fikri ni meracau lah. Dia meracau kan. Panggil nama mak dia. Panggil yelah, nak keluar daripada rumah tu, nak pergi ikut mak dia, benda semua kan. Tapi malam tu lebih ekstrim sikit. Dia mengacau tu sampai dia buka pintu rumah. Dia tendang pintu rumah sampai pecah palang yang buat kunci pintu rumah tu kan, sampai pecah. Dia kata, lepas tu Tok Imam dengan Abang Wan ni, Fikri nak pergi mana tu? Nak ikut mak saya. Mak ikut mak saya. So si Fikri ni ternampak dekat bukan simpang, dekat luar pagar rumah Tok Imam ni. Mak dia panggil, Fikri, mai sini nak. Mak rindu Fikri. Sini nak. Tu mak saya. Saya nak jumpa mak saya. Tu Abang Wan pegang tangan dia. Nanti Fikri, sabar Fikri. Istighfar banyak-banyak. Dia kat situ kan. Nak ikut mak saya. Lepas tu Tok Imam pergi. Macam biasalah Tok Imam baca apa yang patut. Dia raut muka si Fikri tu. Fikri pingsan. Fikri pingsan, dia angkat Fikri ni letak balik atas katil. Ya Allah ya. Kita kena bawa dia pergi hospital juga ni lah. Tak larat saya kalau tiap-tiap malam macam ni. Jelah. Okeylah, esok kita bawa dia pergi hospital. Macam itulah. Jadi keesokan harinya Fikri macam biasalah duduk dekat depan dengan muka pucat dia, pegang gambar dia dengan mak dia, termenung je kan. Si Intan pun keluar. Pak Tok Imam dengan Abang Wan ni dengan Fikri. Fikri duduk sini dulu. Tok Imam nak pergi jumpa Tok Mulu. Tak sekejap je. 10 minit lagi Tok Imam balik. Nanti Tok Imam bawa Fikri pergi jalan-jalan. Kita pergi satu tempat, okey? Si Fikri ni tak jawab, tak apa, dia gitu je. So Tok Imam ni pun keluar. Tiba-tiba si Intan ni bawa air, bawa makanan nak hidangkan kepada si Fikri ni. Tiba-tiba dia nampak Fikri ni macam senyum-senyum. Cantik mak hari ni. Wah, baju baru ke mak? Mak maafkan Fikri kan? Mak, Fikri rindu mak. Abang Fikri cakap dengan siapa tu? Kau jangan sibuk lah. Aku tengah cakap dengan mak aku ni. Sibuk je mak dia kan. 10 minit kemudian Tok Imam dengan Abang Wan tadi tu balik dengan menaiki kereta Tok Penghulu lah. Dia pinjam kereta kan, bawa balik kereta. Lepas tu si Intan dia kocok-kocok keluar. Bapak, cepat bapak. Abang Fikri. Kenapa dengan Abang Fikri tu? Tak tahu, tadi dia lari pergi rumah dia tu. Ya Allah, budak ni. Wan, cepat kejar dia. So si Wan ni masuk semula ke kita. Tok Imam masuk semula ke kita, pergi ke rumah, menuju ke rumah si Fikri. Okey. Sampai kat rumah si Fikri ni, dia tengok keadaan rumah tu memang dah tingkap terbuka, benda semualah. Memang agak huru-hara lah rumah tu kan. So
So si Bang Wan dengan Tok Imam ni pun keluarlah pergi ke perkerangan rumah si Fikri ni. Panggil lah Fikri. Fikri, 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 keluarlah nak. Jomlah kita balik. Fikri. Wan ni, Fikri, Fikri, jangan main-main lah. Jomlah, keluarlah. Kat mana kau ni? So dia carilah, cari, tak jumpa. So Tok Iman cakap, Wan, kau pergi rumah Tok Penghulu sekarang. Lepas tu kau minta bantuan dia. Panggillah panggillah ni orang kampung ni minta tolong. Dia cari kan, risau ni. Habis ayah tunggu sini. Tak apa, ayah tunggu sini. So tengah tunggu kat sini, si Tok Imam tu tunggu kat rumah tu. Tengah Tok Imam tu tunggu kat rumah tu, dia ternampak kelibat makhluk berwarna hitam tadi tu lalu masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah. So Tok Imam ni terus dia buka langkah dia, apa benda semua, dia baca-baca apa yang patut, dia pagarkan rumah tu semua. Kan? Pagarkan rumah. Lebih kurang 20 minit berselang, datanglah pemuda-pemuda kampung ke rumah Tok Imam, ke rumah Fikri. Kenapa Tok Imam? Tok Penghulu datang lah. Tok Penghulu ni muda sikit daripada Tok Imam tu. Kenapa Tok Imam? Tadi si Intan kata si Fikri ni berlari, kan? Dia terdengar si Fikri tu menjerit nak balik ke rumah dia. Jadi tu yang berlari datang sini. Nak tengoklah si Fikri kalau ada kat sini. Kita cuba cari. Okey, boleh. Kita cuba cari dia. So dipecahkanlah beberapa kumpulan untuk mencari si Fikri ni. Ada yang cari dalam rumah, tak ada. Cari dekat belakang kebun pisang, tak ada. Cari kat pokok getah, tak ada. Cari lah sampailah waktu malam. Waktu malam, waktu tu kampung belum ada lagi lampu jalan apa benda semua. So diorang tak boleh teruskan pencarian. Sambunglah esok pagi. Sehinggalah 3 hari diorang mencari si Fikri ni. Mencari tak jumpa-jumpa. Dan akhirnya hari yang keempat diorang cuba juga cari. Diorang cari semula dekat kawasan rumah rumah si Fikri ni lah. So Tok Imam datang, dia buatlah baca-baca sikit kan, baca apa benda yang patut. Lepas tu dia minta pada Allah supaya dipermudahkan urusan dan benda semua, kan? Dipermudahkan segala urusan untuk mencari si Fikri ni. Mudah-mudahan dapatlah jumpa si Fikri ni dalam keadaannya selamat. So diorang dah lepas Tok Imam tu baca doa benda semua, so diorang mulakan pencarian. Tak sampai 5 minit geng, Tok, dah jumpa. Terdengar jeritan dekat kebun pisang belakang rumah si Fikri ni. Kat mana? Jom pergi tengok. So ramai-ramai lah pemuda-pemuda kampung ni, lebih kurang 10-15 orang ni, pergi ke arah kebun pisang dekat belakang rumah si Fikri. Dan alangkah terkejutnya diorang geng, diorang terjumpa si Fikri dah tak bernyawa dekat pokok pisang tu, sambil bermeluk batang pisang, dan tangan dia menggenggam gambar dia dengan mak dia tu. Dengan matanya terbuka, terbuntang besar. Nampak dekat leher ni macam ada bekas jerutan. Dan dia peluk batang pisang macam aku cakap tadilah. Astaghfirullahalazim Fikri. Ya Allah. Dah lah. Kita ambil jenazah dia. Kita uruskanlah apa yang patut. Dan kemudian hari tu juga Fikri dimandikan, dikafankan, dan kemudian jenazah Fikri disemadikan bersebelahan dengan pusara ibu dia. Dan sejak hari tu geng, kalau ada orang yang lalu depan rumah si Fikri ni, diorang akan ternampak si Fikri dengan ibu dia sedang duduk dekat tangga rumah dia sambil tersenyum dan memandang orang yang melalu lalang dekat depan rumah dia. Sejak daripada kejadian Fikri, orang jumpa Fikri dah tak menyawa lagi dekat kebun pisang sambil memeluk batang pokok pisang tu, dengan tangannya erat menggenggam gambar dia bersama ibunya.
Allahu Akbar. Aku sebenarnya bila dapat cerita ni aku rasa macam berat. Dan aku rasa macam sebab pun ada bila aku baca cerita ni. Cerita dia aku rasa dia punya plot seram tu kurang tau. Tapi dia punya emosi dia bermain bila dia melibatkan ibu ni. Melibatkan ibu. Okey lah, kita pendekkan pendekkan cerita. Dalam cerita ni aku dapat dua pengajaran ataupun dua iktibar yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali, kita sebagai masyarakat kalaulah dalam masyarakat kita tu ada mungkin anak jiran kita ataupun yalah sesiapa pun, Wak Ina, keluarga kita sendiri pun, kalau ada yang terlibat dalam kancah penagihan dadah ni manusia geng, kita ni tak pernah lari daripada kesilapan. Okay, kalau dia dah berubah tu, kita sokong kita beri dia semangat untuk dia terus istiqamah berubah untuk jadi orang yang lebih baik. Jangan kita pandang sirong dekat dia kan. Tapi kalau kita dah buat baik, dia tetap tak boleh berubah tu, kita tak boleh buat apa. Kita serah kepada orang yang lebih arif ataupun lebih berwajib untuk settlekan dia lah kan. Tapi kita sebagai masyarakat, kita perlulah beri semangat, beri sokongan supaya dia orang boleh terus berubah kepada jalan yang lebih baik. Dan iktibar yang kedua geng, pada kita kepada geng-geng semua, geng-geng remang sekalian yang masih ada ibu bapa, masih ada orang tua tu, kita hargai mereka, sayangilah mereka kan. Sebab mereka tak ada ganti geng. Kau pergilah dekat pavilion ke apa ke, kau boleh beli beg tangan harga RM10,000, RM30,000 kan, hilang kau boleh cari lagi. Tapi mak bapak geng, dia orang tak ada gantinya. Kalau kita hilang dia, okeylah, itu sajalah apa yang aku dapat sampaikan kepada korang untuk malam ini. Dan aku ucapkan jutaan terima kasih lah pada korang yang sudi menonton video aku daripada awal sampai habis. Dan korang punya support tu sangat-sangat aku hargai kan. Sangat-sangat aku hargai. Terima kasih sangat, korang memang awesome. Okey, tak lupa juga pada korang yang nak berkongsikan cerita. Nak berkongsikan cerita, korang boleh share cerita-cerita korang tu. Follow aku punya social media yang ada dekat bawah ni salah satu cara dia, korang hantar DM kat sana lah cerita-cerita korang tu kan. Yang keduanya, korang boleh follow aku punya channel Telegram Bilik Remang Si Tukang Cerita. Kat sana korang boleh hantar chat, korang boleh hantar voice chat untuk korang kongsikan cerita korang. Ataupun cara yang ketiga, mudah saja, tulis, hantarkan ke alamat email aku yang baru ni. Share at situkangcerita.com. InsyaAllah aku akan sampaikan cerita-cerita korang tu dengan gaya aku yang tersendiri. Dan insyaAllah aku akan sampaikan dengan cara yang terbaik lah Dan aku rasa itu sajalah untuk malam ni Cerita tadi pun dah cukup berat untuk aku. Aku rasa aku dah aku harap korang terhibur lah Aku harap korang terhibur. Dan belum terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Stay safe guys, dan selamat malam. Assalamualaikum. #seram tak. Mak ke tu? Mak, tunggu Fikri mak. Mak. Fikri, marilah nak. Mari peluk mak nak. Mari sayang. Mak, Fikri rindukan mak. Mak, Fikri nak peluk mak. 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 Mak sayang Fikri.